subshell. Okay. Relationship antara quantum numbers dan juga orbital. Subshell tu refer kepada siapa? N, L, M ataupun S. Subshell. Kelas? Subshell tu adalah L. Shell apa? N, L, M, S. Okay. N lah. Okay. So how many orbitals are there in the 5p subshell? Maksudnya L is equals to berapa? L is equals to P orbital L equals to berapa? 3. Ha? P orbital. 1. 1. So 5p. P orbital ada berapa? Ada berapa 3. orbital P? 3. 3. So jawapan dia ada 3 orbital lah kat sini. Okay. Determine the total number of orbital in N is equals to 4. So yang ni saya nak panggil kelas. Sekejap saya susun nama dulu. Okay, kita start dengan S28 dulu. Saya nak panggil Ravina. Ravina? Yes, ma'am. Berapa total number when N is equals to 4? Number of orbital? Ravina? 4. 4? Macam mana you dapat 4? Ravina, macam mana you dapat 4? Ravina ada tak ni Ravina? Tak ada line ke apa? Okey, saya panggil yang kedua, Wan Amira Natasha. Yes, madam. Okey. So, berapa number of orbital bila N is equals to 4? 60. Dapat berapa? 16. 16? Macam mana awak dapat 16 1 tambah 3 tambah 5 tambah 1 tu 7. macam mana dapat 1? 1 tu untuk 4S. Number Okey. of orbital for 4S is 1. Number of orbital untuk 4P is 3. Number 4S 1, 4P 3, 4D 5, 4F 7. 4F 7. Okey, so total dia adalah 16. 16, 7, 8, 8. Okey, 16 dapat. Betul ke? Total number of orbital bila N is equals to 4. So, bila N is equals to 4, L akan jadi 0, 1, 2 and 3. So, dia ada 4S, 4P, 4D dan juga 4F lah. Okey, so untuk S orbital 1, P3, D5, F7. So, total 16. Correct? Thank you. Okay, betul. C, determine the subshell of the hydrogen atom that consists of 7 orbital. Yang ni saya nak panggil Limpet Yang. Untuk C, Limpet Yang. Limpet Yang ada Madam, tak? L3. Yes. L equals to 3. 3. L equals to 3. Macam mana awak dapat L equals to 3? Kenapa awak kata L equals to 3? Ada 7 orbital. Sebab F orbital. Sebab F. F orbital. Sebab F orbital. So, dia ada 7 orbital. Okey, betul?
So yang ini dia minta subshell. So bila subshell adalah L lah. So L equals to 3 lah. L kita ada kosong. L kita ada kosong, 1, 2 dan 3. So kita tahu kosong ada satu orbital. L equals to 1 P orbital. Ini S ada 1. 1 P orbital ada 3. 2 adalah D orbital ada 5. 3 adalah F orbital, so ada 7. So L equals to 3 lah, which is F orbital yang mana ada 7 orbital. Very good, Limpet yang. Okay, so let's look at practice question 16. Determine the similarities and difference between 2s and 3s orbital. Yang ni saya nak panggil kelas S06 pula. Saya nak panggil Najibah. Najibah, Ya, madam. okay, kita tengok kepada similarities dia. Apa similarities antara 2s dan juga 3s? L dia Okay, L dia berapa? kosong. Okay, L dia kosong. Betul? Apa difference dia? Yang 2s dia punya maksimum elektron 8. While 3s dia punya maksimum number dia 18. Elektron dia. Okay, macam mana awak tahu 2s maksimum dia ada berapa awak kata tadi? 8. Macam mana awak tahu bila 2s ada 8? Sebab kita tengok kepada principle quantum numbers dia. Sebab dia So yang ni n is equals to 2, l equals to 0. Yeah. So n equals to 2, l equals to 0. Ada 8 elektron ke? 1. 1 elektron? Kenapa ada 1 elektron? L equals to 0, orbital apa? Orbital apa L equals to 0, Najibah? S. Okay, S orbital. S orbital ada berapa S orbital? S orbital ada berapa orbital? 1, 3, 5, 7. Najibah? Maaf madam, yang tu saya kurang faham. Okay, tak. Saya nak tanya lah. Saya nak membawa awak kepada awak dah faham. Okay, takkan awak tak faham langsung kan? Sekarang saya tahu, saya dah bagi dah, dia kata 2S. S sama dengan 2 lah kan? Okay. Sekarang bila S, L sama dengan kosong. Okay, so kosong adalah orbital S. Okay, soalan saya, orbital S ada berapa? Ada berapa orbital S, Najibah? Ada 4. Ada 4? Macam mana awak dapat 4? Orbital S? Ada satu madam. Ada satu orbital S. Saya duk lukis malam kan. Orbital S ni ada 1, orbital P ada 3, orbital D ada 5, orbital F ada 7. Semua ni saya dah cerita dah. So, ada satu orbital sahaja, orbital S. So, satu orbital boleh isi dengan berapa elektron? 2. 2 elektron. Okey. Itu kalau 2S. Kalau ni 3S. Kalau 3S boleh isi dengan berapa elektron? 3. Kalau 3S, okey, orbital 3S. Sama juga, N sama dengan 3. Okey, orbital S. S, L dia berapa? Kosong. So, orbital S, kosong S. S ada berapa orbital, Najibah? 1. Satu orbital. Satu orbital boleh isi dengan berapa elektron? 2. Adakah sama ke tak sama 2S dengan 3S ni? Sama. So, itu adalah similarity dia lah. L sama dengan kosong. Elektron yang dia boleh isi 2 elektron. Sama. Sekarang nak difference. Difference bukan number of electron. Awak faham tak ni, Najibah?
Okey, apa yang awak nampak lagi? Selain daripada, okey, apa yang membezakan 2S dengan 3S? Najibah? Najibah. Ya, madam. N. Apa lagi? N. Yang ni, okey. So, difference dia adalah untuk 2S, N dia sama dengan berapa? N dia sama 2. 2. Kalau 3S, N dia sama dengan berapa? 3. N dia 3. Itu je. So, Jadi, similar. Apa? jadi madam, ya kalau difference kita boleh berkait belakang, bukan semestinya L, M, S saja. Boleh kait lah. Boleh je. Tapi kat sini awak kata tadi 2S tu 8 elektron, salah. Sebab 2S hanya ada 2 elektron. Sebab S orbital hanya ada satu. Satu orbital boleh isi dengan 2 elektron. Sama juga dengan 3S, 2 elektron sahaja. Okey, Faham? madam. Okey. So tengok B pula. Okey. 3S dan juga 3P. Okey. Back balik kepada S28. Saya nak panggil Elisa Syafuddin. Elisa? Ya saya. Okey. Apa similarities dulu untuk B? Similar dulu. Diorang punya N yang sama. Okey. So dia share N yang sama. So similar untuk 3S. N dia berapa? 3. 3. Kalau 3P, N dia berapa? 3 juga. 3 juga. So similar lah tu. Apa yang membezakan dia? Apa difference untuk 3S dan juga 3P? Dia punya L. Okey. So 3S orbital L dia berapa? 1. 3S. L dia 1. Sure? Kosong. Kosong. Kosong ke 1? Kosong. Kosong ke 1? Sure? Kosong. Okey. Kalau 3P, L dia berapa? 1. Okey. 3P, L dia 1. Okey. Itulah beza dia. Okey. Thank you. So next. Okey. Habislah. So chapter 2.2 ni. Okey. Quantum mechanics ni. Okey. Tak apa. Nanti Alhamdulillah. saya akan. Okey, madam. Okey. Okey. So kita pergi kepada shapes of orbital. Saya dah tunjuk dekat dalam video cara-cara untuk draw the orbital. Dia mesti wajib ada axis. Okay. So kita tengok practice 17. Draw the shapes of the following orbitals. So ini adalah 3dxy. Okay. So kat sini, sekejap. So kat sini first saya ajar awak kita kena draw the axis dululah. So kita draw dulu axis of, katalah yang ni adalah x axis. So this one adalah y axis. And of course this one adalah z axis. Okay. Kena guna ruler lah sebenarnya. Okay. dxy bermaksud orbital D lah. Okay. Orbital D. Orbital D shape dia apa? Muhammad Ridwan. Ridwan, orbital D shape dia apa? Spherical ke, dumbbell ke ataupun cloverleaf? Ridwan? Shape dia Orbital D. Shape dia? cloverleaf. Okay, cloverleaf. Cloverleaf maksudnya dia ada 4 kelopak. Okay, orbital D. So dia kata orbital X dengan Y. So bermaksud
Okay, senang saja kalau awak nak nampak. Okay, ini adalah paksi X kan? Ini paksi X. Ini adalah paksi Y. So, loops dia berada di antara paksi X dan paksi Y. Dia in between. Ini paksi X. Okay, ini paksi X. Okay, dan ini dia berada di antara. Dan dia berada di atas paksi Z. Of course lah sebab X, Y, Z. Dan kita kena ni lah. Kita kena shadedkan dia semua. Okay. Saya nak ingatkan katalah awak student mistakes Student dia selalu buat macam ni. Saya malas sangat, saya nak buat, nak cantik sikit lah, saya nak buat macam ni. Dia masih lagi di antara. Tapi dia nak buat macam ni. Okay. So dia pun shadedkan. Yang ini salah. Kita tak terima begini. Dia mesti so awak draw dulu paksi X, paksi Y. So dia di antara macam ni. So dia mesti dekat tengah tu adalah kurus. Okay. So this is the way how you draw the X dan Y lah. Okay. Madam, Ada cara, ya. kalau saya tengok kat contoh tu dia ada macam ada bentuk diamond, macam dia buat garisan untuk border pada tu. Boleh kalau lukis tu. Ni. Yang dekat Oh, boleh tak ke? payah. Tak payah lukis pun. Okay, rhombus tu So tak payahlah. Okay, itu satu cara. Cara kedua, okay, kita draw dulu. Sebab dia kata X dengan Y. So awak lukis dulu paksi X. Awak lukis dulu paksi Y. So ni paksi X, ni paksi Y. Kemudian awak lukis dulu loops dia. Oh, dia di antara paksi X ni dan ini. Dan dia mesti sama. Tak boleh satu gemuk, satu kurus. Okay. So awak pun shadedkan dia dulu. So dah tahu dah ini X dengan Y. So awak pun kena tambah je paksi Z. So Z tu dia mesti berada di atas ni. So ini adalah paksi Z. Boleh juga macam ni. Tapi make sure kena tak boleh nampak batang dia tak boleh nampak lah ni. Okay. Itu cara kedua. Dapat hasil yang sama juga. Dan both adalah correct. Depends on you lah. Sama ada awak nak draw dulu axis, lepas tu line kan? Ataupun nak draw dulu XY tu, baru lukis loop and tambah axis kemudian pun boleh. Okay? Okay, so let's look at untuk 4px. So 4px, orbital P ni, 4px. So sama juga, kita akan draw the axis. Okay? So ni adalah X, ni adalah Y, ini adalah Z. So orbital P. Orbital P, Haikal Ikmal. Apa shape untuk orbital P? Dumbbell shape. Okay, dumbbell shape. So dumbbell shape ada berapa loops? 2. Okay, ada 2 lah. So bila dia kata PX bermaksud dia berada di atas paksi X lah. So dia berada di atas paksi X. So kita pun shaded lah. Kalau PY, dia berada on Y axis. If PZ, it means that the loops is on Z axis. Okay. Then dx squared y squared. Okay. Saya clearkan dulu. Erase all. Okay. So dx squared y squared, dia masih lagi orbital D. X squared y squared. So first kita draw the x-axis, y-axis, and this one adalah z-axis. Okay, so x squared y squared bermaksud dia berada di atas paksi x dan juga paksi y. Kalau x, y sahaja, dia in between. X, z in between. Y, z pun in between. Tapi x squared y squared on that axis. Okay. Dan kita kena shadedkan lah region dia.
shaded the area. Okay, so dapatlah macam ni. Okay ke draw the shape ni? Okay, madam. Okay, kalau awak PSPM ni jawab dalam subjektif, awak kena mahir lah dalam melukis shape ni. Tapi kalau awak PSPM dalam objektif, awak kena nampak, awak kena identify, kena tengok lah. Yang kalau X, Y, dia mesti in between. Kena identify sajalah, tak perlu mahir dalam melukis. Okay. So far setakat ni saya dengar PSPM awak dalam objektif. So sebenarnya kalau kita compare objektif dengan subjektif, dia lebih senang dapat markah kalau subjektif. Kenapa? Sebab kalau subjektif, awak tak tahu soalan tu pun, at least awak tulis formula pun awak still dah boleh dapat markah dah. Tapi kalau objektif, once awak salah, maka salahlah soalan tu terus. Itu kelemahan dia lah. Okay, memang awak rasa macam objektif tu lebih senang. Sebab awak tak perlu fikir, awak just tanda-tanda je kan. Tapi markah dia susah dapat. Okay. So kat sini, okay, sebelum saya stop, okay, saya nak remind pada week 7 nanti akan diadakan UPS 1 ya. Ujian penilaian sumatif 1 yang membawa 20% markah penilaian berterusan awak. So be prepared untuk chapter 1 dan chapter 2. Okay. UPS 1 masuk chapter 1, chapter 2 sahaja. Okay. So kita dah habis 2.2. Esok insyaAllah kita akan masuk 2.3 lah. Saya dah release video untuk 2.3. Okay. So esok kita discuss 2.3 lah. So awak jawab awak jawab ni lah, saya dah cerita dekat dalam video. So nanti awak jawab praktis 18, praktis 19, 20, 21, 22 and last one 23. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soalan. InsyaAllah esok kita settlekan. Okay, kalau tak sempat esok, kita akan sambung pada minggu hadapan lah sikit, hari Selasa. Kemudian terus masuk chapter 3 lah. Okay. Okay, berkenaan dengan UPS tadi, kita boleh habis dalam minggu ni. So awak kena study lah untuk chapter 1 dan juga chapter 2 for UPS. Okay. Satu lagi berkenaan dengan data. Okay. Mana-mana student yang masih lagi menggunakan limited data, so saya cadangkan untuk awak bertukarlah kepada unlimited data. Sebab UPS nanti masalah data, masalah cuaca, tiada, apa orang kata, tiada negotiate. Kita tak boleh negotiate dengan benda tu. So kalau awak tak ada data pada hari tersebut, maka awak tak ada lah markah pada hari untuk UPS 1. Katalah cuaca pada hari tersebut tak elok, line tak elok, tak ada lah. Macam tu lah. Okay. Dan UPS ni bukan untuk subjek kimia sahaja. Ada subjek matematik, subjek fizik, bio, sains komputer. Okay. So itulah. So kena prepare mulai sekarang lah. Okay. Bulat-bulat kan madam? UPS tu ada objektif. subjektif. Objektif. Tak ada subjektif. Awak tak ada subjektif. Awak memang online objektif. 20 soalan dalam masa 30 minit, setengah jam. So satu soalan lebih kurang 1 minit lebih je. So maksudnya awak baca, jawab, baca, jawab, baca, jawab. Kejar masa lah. Okay, ada tu dia dah tik dah sampai 20 soalan. Kali tak ada line. Okay, tak ada line. Tiba-tiba tak boleh nak submit. Okay,
So dia pun pergilah keluar mana-mana cari tukar telefon mak dia ke, tukar telefon ayah dia ke. Kena on balik, kena buat balik lah daripada soalan 1. Macam tu lah. Itu kelemahan dia lah. Sebab tu saya kata awak kena prepare betul-betul lah. Dengan data internet. Okay? Sebab kadang tu ada juga student dia cakap, Madam saya dah siap tapi saya tak boleh nak submit. Cepat, kena cepat. Sebab setengah jam je masa dia. Okay? So soalan dia ada 20 soalan. Okay? Soalan dia aras C1 dan juga aras C2. C1, C2 ni aras yang mudah je lah sebenarnya. Okay? Sebab tu 30 minit sahaja. Okay? Walaupun mudah, kalau awak tak baca soalan tu mudah macam mana pun, susah juga. Okay? So make sure ready lah untuk yang itu. Okay, Kabilan mana Kabilan? Kabilan tak ada line. Okay, Aulia ada Aulia. Aulia. Alif Haikal tadi kan? Muhammad Alif Haikal ke? Ke Muhammad Ikmal tadi yang tak hantar? So yang tak hantar, tolong hantar ya. Kalau tak, memang saya akan PM awak, saya akan call parents awak lah sebab awak tak hantar kerja. Okay? So that's all for today. Kita jumpa esok lah pukul 9. Okay? So tengok balik video yang saya bagi tadi. So ada apa-apa soalan sebelum saya stop? Madam, Ya? Ya? Ya, Siti Zulaika nak tanya apa? yang shape tu, Ya? contoh kan yang 4P tu kan, sekejap. Yang 4P tu kan kita guna, contohlah, yang 4P shape tu sama ke dengan 3PX? Sama je. Itu sama ke? Tak, sama sahaja. Sebab tu, sekejap saya share screen. Okey, yang ini tadi, okey, dia membezakan shape tu hanya orbital S sahaja. Orbital P tak kira lah ni 3PX ke, ni 4PY ke, ni 5PZ ke. Inilah shape dia. Kita akan tengok PX, PY, PZ. N ni kita tak tengok. Okey? Tapi kalau S orbital, kita akan tengok. Sebab kalau dia buat 1S dan 2S, of course lah 2S tu lebih besar daripada 1S. Sama juga dengan orbital D. Katalah ni 3DXY, ni 4D, ni 5D, 6, 7 kan. Tak kisah nak pada N ni, tak kisah. Janji DXY itulah shape dia. Faham? Faham Madam. Okey. Ada lagi soalan? Tak ada Okey, so kalau tak ada soalan, saya stop dulu. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Bye-bye. Thank you, Madam. Bye. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Okay. Thank you, Madam. Madam, Yes. kalau soalan tanya subshell, kami perlu tulis L equal to value saja. Itu sahaja. Kalau orbital perlu tulis N plus SPDF. Contoh 2S, 2P. Betul-betul. Okay, Macam thank tu you, Madam. sahajalah. Sebab chemistry ni dia bukan macam biology, kena buat ayat. Chemistry ni terus direct. Soalan tu terus dapat jawapan apa. Direct answer lah. Okay, Okay. Winnie? Okay, subshell tulis L sahajalah. Yes. Okay, thank you, Madam. Okay, sama. Winnie, awak ni duduk kat mana? Bera. Oh, Bera. Oh, orang Perdana Menteri lah ni ya? Oh, Chiang Pahang. Ha. Okay.
Okay. Madam, Bye, madam. Ya. nak tanya kalau yang different dengan similarity tu, kena buat berapa? Dia ada had ke kena buat berapa? Tak dengar. Apa? Kalau yang different dengan similarity tu, kita kena buat berapa? Oh, tak kisah. Sebab dia tak mention berapa different, berapa similarities. So once you find two similarities, you write two similarities. If you want, you find satu saja, you just write satu saja. Once you find the similarities and difference, itu sahaja. Okay? Unless dia mention, write two difference and two similarities for these questions. Yang tu memang kena lah. Okay, madam. Okay. Terima kasih, madam. Sama. Madam, Ya. yang soalan UPS tu nanti berapa soalan? 20 soalan. 30 minit. Oh, okay. Okay. Madam. Madam, Ya. yang practice question 16 yang B Practice question 16. Sekejap Saya present screen sekejap. 16B. Okay. kalau nak cover similarities dia S dia tambah tolak 1/2. Similarities Berapa? dia. Saya tak dengar. Tak clear. Tak clear lah Sharifah nak Sufia. Nak cover similarities dia. Similarities Nak dia cover? Tak dengar dah. plus minus Plus minus? S dia plus minus half. Plus Oh, minus tak half. payah S dia. sebab semua minus. orbital. Semua orbital 3S ke 3P ke 3D ke, semua S dia plus minus half. Tak payah, tak apa. Okay? So cover Itu S. sahaja ke? N sahajalah. Okay? Okay. Lagi? Okay, sama. Madam, Ada lagi? saya Madam, sorry late for student, baru habis speaking. Yes, Najibah? Boleh tak saya nak jawapan last yang skor A? Jawapan untuk? Jawapan last untuk skor Skor A. A. Madam ada Skor hantar A? dekat Dekat dalam Google Classroom kan? Tak apa, awak hantar je. Nanti saya akan cuba semak juga. Yang untuk skor A ni. Nanti kita akan discuss juga sebenarnya. Tapi saya akan cari satu